Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama-sama dengan Cikgu Jai dalam topik matematik, tajuk ubahan, topik pertama bagi tingkatan 5. Baiklah, anak-anak sekalian, kita akan belajar 3 jenis ubahan, ubahan langsung, ubahan songsang dan juga ubahan bergabung. So, ada 3 perkara ni sangat penting untuk kita tengok, kita perhatikan. Okey, jadi jangan ada yang ketinggalan. Konsep ubahan banyak gunalah dalam kehidupan seharian kita. Kita nak tengok perbandingan dua pembalik ubah lah. Contohnya macam jarak dengan yang dilalui dengan laju, kemudian hubungan kedalaman laut dengan tekanan air. Okey, itu adalah antara bidang yang kita akan sama-sama tengok dalam bab ni. Baiklah, ubahan langsung. Ubahan langsung ni adalah sebenarnya kita nak tengok perkaitan antara dua pembalik ubah lah. Okey, contohnya pembalik ubah Y dan juga pembalik ubah X. Dan ini adalah simbol berkadar langsung. Macam berudu ni, simbol berkadar langsung. Jadi, dalam ubahan langsung ni, kita boleh dapati apabila nilai X bertambah, Y pun bertambah sebab dia berubah secara terus ataupun secara langsung. Dan apabila nilai X pula berkurang, secara automatik nilai Y juga berkurang sebab dia berkadar langsung. Okay, contoh, Ahmad menggunakan data internet bagi menghadiri kelas dalam talian. Sekarang ni banyaklah kelas dalam talian. Jadi penggunaan data internet berubah secara langsung dengan masa dalam talian. Jadi nyatakan perubahan. Yang pertama, jumlah data internet yang digunakan jika masa di dalam talian. Okey, masa. Data. Okey. Cikgu keluarkan kat sini. Data dan juga masa. Dan dia sebenarnya adalah secara langsung. Jadi, meningkat 3 kali ganda. Di masa yang digunakan meningkat 3 kali ganda. Jadi, apabila masa meningkat 3 kali ganda, so data juga akan meningkat 3 kali ganda. Okey, jadi yang kedua, data internet. Yang digunakan jika masa dalam talian berkurang sebanyak 50%. Jadi, masa kurang. Jadi, D sebenarnya berkadar langsung dengan M, D itu data, M itu masa. Jika ini kurang 50%, maka data juga, jumlah data juga akan berkurang sebanyak 50%. Jadi, jumlah data internet yang ketiga, yang digunakan jika masa dalam talian dikurangkan sebanyak 1/4. Jadi, data dan internet. Data, internet, data secara langsung dengan masa. Jika masa dah jadi kurang 1/4, maka data juga akan berkurang 1/4. Baiklah, ini contoh mudah untuk menerangkan ubahan langsung. Baiklah, seterusnya hubungan secara langsung pada graf. Okey, kalau kita dapati dalam buku teks kamu, kita ada satu jadual. Ini jadual. Cikgu nak tegangkan sama-sama itu, kita boleh tegangkan pasal graf ni. Ini adalah jadual. Jangan panggil kotak ke, petak ke, ini adalah jadual. Jadual untuk buat graf mesti ada X, mesti ada Y. Okey, macam dalam soalan ni. Jadi, kita plotkan ke semua titik. Ada berapa titik kat sini? 1, 2 dan 3. Tiga-tiga titik kita plotkan dan kita buat satu garisan. Okey, so ini adalah paksi Y, ni paksi X, yang ni adalah jadual, kemudian ini adalah graf. Graf garis lurus. Jadi, apabila graf yang kita lukis tidak melalui asalan, asalan di sini, dia tak lalu dekat asalan, maka hubungannya adalah Y tidak berubah secara langsung dengan X. Dia tak berubah secara langsung. Okey, jadi X kalau berubah, meningkat, Y belum tentu berubah. Sebab dia tak meningkat secara langsung. Okey, kita tengok jadual yang kedua. Dengan melukis graf Y sama X kuasa 2, tentukan sama ada Y berubah secara langsung atau tidak dengan X kuasa 2. Okey, jadi apabila X kuasa 2 tersebut, kita nilaikan, jadi 2, 3, 4, 5. X kuasa 2 dia jadi 4, 9, 16 dan 25. Begitu juga nilai Y 8, 18, 30, 50 tidak berubah daripada asal.
kita plotkan titik-titik untuk membentuk garis. Apabila kita buat garis lurus, tiba-tiba kita dapati garis tersebut memintas asalan. Jadi apabila dia pintas asalan, maka sebenarnya Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okay? Jadi itu kesimpulan kita dapat buat. Jika pintas asalan, maka hubungannya antara paksi Y dan juga paksi X adalah secara langsung. Okay, tip. Ni tip ni cikgu nak bagi. Dia dalam buku teks kamu pun. Okay, Y berubah secara langsung dengan X. Maksudnya Y simbol berudu X. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Ini kuasa 2X. So, Y berubah secara langsung. Y berubah secara langsung dengan kuasa 3. X. So, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Ini simbol dia. Ini ringkas dia. Okay, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Okay, yang ini jawapan dia. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. Ini punca kuasa 3X. So, ini Y. So, ini adalah satu tips untuk kamu faham, untuk kamu ingat sebelum kita pergi lebih jauh dalam topik ni. Baiklah, kita tengok contoh upahan langsung. Tengok soalan ya. Diberi M sama dengan 0,8 apabila N sama dengan 0,125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. Jadi, M berubah secara langsung dengan N. Jadi, senang je. M berubah secara langsung dengan N. Ini adalah simbol secara langsung. Okay? Kemudian, apabila kita nak tukar dia menjadi persamaan. Kenapa kita kena tukar jadi persamaan? Sebab ini kan bentuk simbol secara langsung. Kita tak boleh nak selesaikan secara matematik. Kita kena tukar dia jadi persamaan terlebih dahulu. Untuk tukar jadi persamaan, kita guna teknik berudu katak yang cikgu ambil daripada Miss Comet Channel lah. Okay, jadi cikgu belajar di situ, cikgu hajar kamu pula. Jadi, berudu, dia boleh jadi katak. Dengan syarat kita letak sama dengan kat sini. Jadi berudu menjadi sama dengan katak. So di sini M. So berudu tu kita pilih tukarkan dia menjadi sama dengan KN. Di mana K adalah pemalar. Apa maksud pemalar? Pemalar ni adalah satu nilai yang tetap. Contoh, kalau N ni meningkat, M ni meningkat, K akan kekal. Jika M pula menurun, N pula menurun, K pun akan kekal nilai dia. Dia tak berubah. Dia tak ada berkadar dengan mana-mana. Dia hanya pemadar. Okey. Jadi bila kita dapat M sama dengan KN, kita gantikan 0.8 ni M seperti mana soalan. Kemudian 0.125, 0.125. Jadi K ni adalah 0.8 bahagi 0.125 sama dengan 6.4. Jadi kita tukarkan dia dalam bentuk hubungan persamaan M sama dengan 6.4N. Okey? Jadi daripada data yang kita bagi tadi, kita tukarkan dia kepada bentuk secara langsung. Kemudian kita tukar kepada persamaan. Lepas itu baru kita dapatkan persamaan akhir M sama dengan 6.4N. 6.4 adalah apa? Pemalar. Okey, seterusnya soalan B. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Punca kuasa 3N. Punca kuasa 3N. Jadi kita tengok kat sini. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Jadi simbol berudu ni ubah menjadi katak. Jadi M sama dengan katak ataupun pemalar punca kuasa 3N. Kemudian kita buat apa? Kita gantikan nilai. Gantikan nilai M sama dengan 0.8 dan juga N adalah 0.125. So, K adalah 0.8 bahagi 0.125 punca kuasa 3. So, dapat K 1.6. Jadi, M adalah 1.6 punca kuasa 3 N. Jadi, kita ubah menggunakan teknik berudu katak. Baik, seterusnya pemanjangan spring. Aksiom berubah secara langsung dengan jisim pemberat W, G yang ditanggung. Okey. Diberi pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. Jadi, X berkadar langsung dengan W. Okey, seperti mana kita tengok kat sini. X berkadar langsung dengan W. X berkadar langsung dengan W. Kita ubah dia jadi persamaan X
sama dengan K darab W. Ini persamaan. Kemudian, dapat kat sini, X1KW gantikan. Baru kita gantikan kat sini. Ni ganti. Gantikan apa? X sama dengan 3, W sama dengan 200. Kita pindahkan nilai K, kekalkan. 200 dipindahkan ke bawah. So, dapat X sama dengan 0.015 W. Jadi, inilah dia punya hubungan dia dengan pemalanya adalah 0.015. Seterusnya contoh yang cikgu nak tunjuk. L berkadar langsung dengan D kuasa 2. Jadi, ikutkan soalan ini, luas L, satu semi bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameter D. Okey, diberi luas semi bulatan itu 3.08 apabila diameternya ialah 2.8 cm. Hitung nilai D apabila L sama dengan 19.25. Jadi, L sama dengan L berkadar langsung dengan D kuasa 2. Jadi, L sama dengan K D kuasa 2. Nampak tak? Okey, nampak kat situ. Kita dah pandai menukar jadi persamaan. Jadi, kita gantikan dia dan dapat K kat sini. 11.8 di sini. Kalau sebelum ni, kita sampai sini je. Tetapi, dia dah bagi satu lagi soalan kat sini. Hitung nilai D apabila L sama dengan 19.5. Jadi, ini kita dapat apabila kita dah dapat hubungan antara L dengan D. Dah dapat nilai pemala. Baru kita gantikan L 19.25 kat sini. Kemudian akhirnya kita akan dapat 19.25 darab 28 bahagi 11 sama dengan D kuasa 2. Okey, kat sini dah boleh faham kat sini. Okey, kemudian kita selesaikan dan punca kuasa 2 49 sama dengan 7. Rupa-rupanya D apabila L 19.25 nilai D adalah 7 cm bila luasnya 19.25 cm square. Okey, ini adalah langkah alternatif. Ini kamu boleh semak sendirilah dalam buku teks kamu. Okey, seterusnya, tempoh ayunan A saat bagi satu bandu ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang. Diberi buat satu bandu ringkas yang panjang benangnya 9 cm melalui tempoh ayunan sebanyak 1.2 saat. Hitung tempoh ayunan dalam saat jika panjang benang ialah 25 cm. Di A berkadar langsung dengan punca kuasa 2 P. Kan, boleh cakap punca kuasa 2 panjang benang P. So, P itu adalah panjang benang, A itu adalah tempoh ayunan. Jadi, dia jadi gunakan teknik berudu sama dengan K punca kuasa 2P, gantikan A, gantikan P, dapat K sama 0.4. Kemudian kita masukkan nilai P sama dengan 25. Kita akan dapat A senambah 2 saat. Okey, seterusnya, ubahan langsung yang berkaitan dengan ubahan tercantum. Ubahan tercantum ialah ubahan langsung dengan keadaan satu pembeli ubah berubah sebagai hasil dari dua atau lebih pembeli ubah yang lain. Jadi, satu pembeli ubah, okay, dan dia ada hubungan dengan 2 atau 3 pembeli ubah yang lain. Okay, kalau kita tengok kat sini, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol berkadar terus dan persamaan bagi setiap yang berikut. P berubah secara langsung dengan Q dan R. P ini satu pembeli ubah. Dia berubah dengan 2 pembeli ubah yang lain, Q dan juga punca kuasa 2R. Begitu juga Y. Kita tengok kat sini, P berubah, Q kuasa 2R, P sama dengan KQR. So, ada 3 pembeli ubah dan 1 pemala. Okey, walaupun kita tengok hubungan kat sini ada 2, P berkadar terus dengan Q, P berkadar terus dengan punca kuasa 2R. Kita boleh gabungkan dengan kita letak P sekali sahaja berkadar terus dengan Q dan juga punca kuasa 2R. Okey, seterusnya Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan juga X kuasa 3. So, Y sama dengan KW kuasa 2 X kuasa 3 menggunakan teknik berudu sama dengan kata. Okey, sama dengan kata. Seterusnya, izin padu V berubah secara langsung dengan luas keratan atas A dan tinggi H. Jadi, kat sini V berkadar langsung dengan AH. Belum selesai lagi. Biasanya hubungan kita nak dalam bentuk persamaan. So, V sama dengan KAH. Berudu sama dengan kata. V sama dengan kata AH. Okey. Kemudian, W bagi sebatang besi. Jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder
berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter tapaknya D. Jadi W berkadar langsung dengan P D kuasa 2. Kuasa 2 diameter tapaknya dan juga D kuasa 2. Sama kuasa 2 diameter tapaknya. Okey, tapaknya tu kita kuasa 2 kan. So tapak adalah D, so kuasa 2. K P darab D kuasa 2. Okey. Jadi W kat sini. Y, minta maaf Y berkadar terus dengan XZ boleh dibaca sebagai Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Betul juga kan? Dia berubah secara langsung dengan Z. Y berubah secara tercantum dengan X dengan Z. Y pula berubah secara tercantum. Dia tercantum dua-dua tu. Okey. Kemudian Y juga berkadaran secara tercantum terhadap X dengan Z. So banyak sebenarnya kalau kita tengok kat sini istilah-istilah yang boleh digunakan dalam peperiksaan iaitu secara langsung, tercantum dan juga berkadaran. Okey, kita tengok contoh ni betul-betul Puan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Disimpan dalam akaun simpanan lah. Diberi bahawa faedah I yang diterima, orang kalau simpan duit, dia akan dapat faedah. Yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal dan tempoh dalam tahun T, wang yang disimpan. Okey. Dan Puan Sun menerima faedah sebanyak 200 apabila dia menyimpan 4,000 selama 2 tahun. Jadi, kita kena faham dulu hubungan antara I, P, hubungan antara I, P dan T. Okey, jadi dia cakap I berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal, dia tercantum dengan tahun. Jadi I berkadar langsung dengan PT. I berkadar langsung dengan PT. Jadi apabila kita gunakan teknik PT, kita menggunakan teknik berudu katak, jadi sama dengan KPT. Okey, jadi kita tuliskan dahulu apa maklumat yang kita boleh dapat. So, I sama dengan 200. Apabila P sama dengan 4,000. P ni prinsipal lah. Duit asasnya adalah 4,000 dan T sama dengan 2 iaitu 2 tahun. Jadi, apabila diberi maklumat tu, tujuannya adalah untuk kita tukar kepada persamaan dahulu. I sama dengan KPT. Ketika I 200 dan juga P 4,000 prinsipal dia. Dan juga 2 tahun. So, kita dapat nilai K adalah 0.025. Selalu tersasul kosong dengan sifar ni. Okey. K sama dengan 0.025. Jadi, inilah hubungan antara I, P, T. Iaitu I sama dengan 0.025 PT. Kemudian, dicakap pula dalam soalan A. Hitung tempoh. Dia nak tempoh T. Dia nak T. Diperlukan bagi Puan Sun dapat menerima faedah 650 dengan prinsipal 5200. Jadi kita ganti je nilainya dalam persamaan atas ni. Kita gantikan aja. I 650, P 5200. Gantikan saja. Okey, kemudian kita buat sedikit pengiraan. 0.025 ni adalah K. 520 ni adalah prinsipal 5200 darab dengan T. Okey, jadi T ni kita pindahkan 0.025 dan 520 ke bawah. So 650 bahagi 0.025 dan juga 5200. So akhirnya kita dapat T 5 tahun. Jadi disimpan 5 tahun baru dia boleh dapat faedah 650. Jadi Puan Sun ni mendapatkan jumlah faedah yang sama tetapi mengurangkan tempoh simpanan. Kalau dia nak jumlah faedah yang sama tapi dia nak kurangkan tempoh simpanan. Adakah dia perlu menambahkan atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Jelaskan jawapan anda. Jadi, untuk mengekalkan nilai I, dia nak kekalkan nilai faedah. So, dalam persamaan I sama dengan 0.025 PT. So, apabila P berkurang, so T akan bertambah. Kita tengok kat sini yang dua ni. So, apabila P bertambah, T pula berkurang. Jadi sebenarnya apabila kita nak dapatkan faedah yang sama, I yang sama, so apa yang perlu kita buat adalah kita perlu menambahkan prinsipalnya supaya tahunnya akan berkurang. Dia cakap tadi P bertambah, tahun berkurang. Jadi bila kita nak kurangkan tahun ni, kita kena tambahlah P kat sini.
Okey, kita kena tambah nilai prinsipal kat situ. Jadi itulah dia punya trik untuk soalan ini. Okey, jadi apakah syarat ataupun jawapan kita? Apabila kita tulis I sama dengan 0.025 PT, maka nilai P akan bertambah, T akan berkurang. Kita lihat ni sebelah yang sama. Di sebelah yang sama, kalau ada dua pun boleh ubah. Kalau satu naik, satu mesti turun. Jadi, kalau kita nak kurangkan T, dia nak kurangkan tempoh simpanan. So, kita kena naikkan nilai prinsipal. Jadi, ini kesimpulan dia. A adalah 5 tahun soalan tadi. Prinsipal perlu ditambahkan untuk mendapat jumlah faedah yang sama jika tempoh simpanan dikurangkan. Okey, harap kamu faham.